min lisani yafqahu qawli. Muslimin, muslimat, sidang jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kebaikan dari sisi Allah, dan mudah-mudahan dalam masa yang sama Allah lindungi kita semua daripada segala bala bencana. Mudah-mudahan Allah senantiasa murahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sempurnakan iman kita, Allah permudahkan amal ibadat, dan mudah-mudahan segala amal ibadat yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, pada malam ini Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk berada di atas muka bumi ini. Dan bukan setakat berada di atas muka bumi, Allah bagi peluang kita berada di tempat yang mulia, di tempat yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu tempat yang kita boleh dapatkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu masjid ataupun surau, yakni rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pilih kita berada di rumah Allah ini. Saya sebut sekali lagi, ada peluang untuk jadikan diri kita sebagai penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Baru sekejap, alhamdulillah, kita dapat sama-sama melaksanakan tanggungjawab fardu kifayah, iaitu melaksanakan solat ke atas jenazah saudara kita yang terlebih dahulu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, selain daripada kita merebut pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat jenazah, tuan-tuan, kita juga perlu menginsafi diri kita. Hari ini Allah masih lagi bagi peluang kita berada di atas muka bumi ini. Maka kita doalah pada Allah, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, Engkau berikan peluang kepada aku hidup di atas muka bumi ini, maka jadikanlah kehidupan kami semua bertambah-tambah dalam kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, insya-Allah pada malam ni kita menggunakan buku 62 amalan pembuka pintu syurga. Jadi tuan-tuan ni, ataupun tajuk yang lain kita sebutkan sebagai mujibatil jannati fi dhau'is sunnah, perkara yang memastikan kita masuk syurga melalui panduan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa hadis Nabi sini tuan-tuan ni berkaitan dengan kematian. Antara lain Nabi sebutkan ialah tuan-tuan ni, mati boleh masuk syurga ni tuan-tuan. Ada satu hadis Nabi itu, Nabi sebutkan mana-mana jenazah yang disolatkan oleh 3 saf orang mukmin yang masih hidup, maka tuan-tuan ni, itu merupakan jaminan syurga bagi dia. Macam kita solat tadi, lebih 3 saf. Betul tak tuan-tuan ni? Saya dalam PKP ni, saya rasa ni first time saya solatkan jenazah. Sebab PKP kan. Jadi tuan-tuan, cuma saya terasa pelik lah tadi. Kita solat fardu jarak-jarak, solat jenazah boleh rapat-rapat. Itu saya saja sebut ya tuan-tuan ni, saya bukan komplain. Saya cuma agak pelik lah. Jadi tuan-tuan ni, itu kalau dibenarkan tak ada masalah. Okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, sekarang ni yang dibenarkan solat jamaah rapat-rapat
bukan di negeri kita ni tuan-tuan ni, tapi hanya di negeri Perlis sahaja. Perlis dah boleh rapat tuan-tuan tak? Solat berjamaah. Okey tuan-tuan ni, ada satu lagi hadis Nabi SAW yang saya tengok dalam buku ni. Yang ni siapa meninggal dunia bukan di tanah kelahiran dia. Siapa sini asal? Siapa yang asal sini? Ada tak? Angkat tangan. Yang asal ni duduk sini ni asal sini. Tak ada. Semua pendatang ni. Tak ada yang asal sini. Kalau ada tadi saya nak suruh dia pindah. Nah, sebab hadis Nabi ni kata, ada satu hadis Nabi ni disebutkan, ada seorang lelaki meninggal dunia di Madinah. Maka Nabi solatkan jenazah dia. Bila Nabi solatkan jenazah dia, Nabi pun bersabda, ya laitahu mata fi ghairi maulidi. Nabi kata alangkah baiknya kalau orang ni mati ataupun meninggal dunia bukan di tanah kelahirannya. Bila sahabat dengar Nabi kata macam tu, sahabat tanyalah. Faqala rajulun minan nas, seorang sahabat tanya, lima ya Rasulullah. Rasulullah, sebab apa Rasulullah kata macam tu? Alangkah baiknya kalau lelaki ni meninggal dunia bukan di tanah kelahiran dia. Nah, bila sahabat tanya macam tu, maka Nabi jawab, innar rajula idza mata bi ghairi maulidih. Bila seseorang itu meninggal dunia bukan di tanah kelahirannya, qisalahu, Nabi kata qisalahu, akan diukur untuk dia. Allah akan ukur apa? Mim maulidihi ila munqata. Allah akan ukur daripada tempat dia lahir, sini dia lahir tuan-tuan ni, sampailah ke tempat dia mati. Berapa jarak dia? Berapa jarak dia? Nah, imam asal daripada mana? Tak dengar? Kelantan? Oh, bukan negeri saya. Saya orang KL. Kelantan mana? Saya sebab lama duduk Kelantan dulu, tu yang boleh bercakap ni. Ni pun baru sampai seminggu. Mana? Pasir Putih. Oh. Anak Tanah Merah, dia Pasir Putih. Silap sebut tadi. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Jadi iman nak mati kan? Soalan apa? Jadi tuan-tuan, kita tak tahulah tuan-tuan mati ni kita serah pada Allah. Kalau boleh, mintalah mati di tempat yang baik-baik. Betul tak tuan-tuan? Di tempat yang baik, waktu yang baik. Betul tak? Antara tempat yang paling baik tuan-tuan mati di masjid. Tak pernah dengar ada orang mati kat masjid? Ada? Dulu saya ingat, saya pernah pergi mengajar Taman Surada. Dia punya siak dia. Betul tak? Meninggal dunia waktu Zuhur ke apa nama dulu. Banyak tahun dah. Waktu solat sunat ba'diyah Zuhur. Zuhur kan asal tak? Zuhur kan? Jadi tuan-tuan tuan-tuan, ini kematian yang hebat tuan-tuan. Sebab Nabi kata dalam satu hadis Nabi tu, yang Nabi sebut 3 benda. Salah satu, kulluhum dhaminun 'ala Allah. Nabi kata ada 3 manusia yang akan mendapat jaminan daripada Allah. Jaminan Allah tu makna dia apa? Nabi kata in 'asha ruziqa wa kufiya. Jaminan Allah ni Nabi kata kalau dia masih hidup, Allah akan bagi rezeki pada dia, Allah akan cukupkan rezeki dia. Wa immata, Nabi kata lagi, kalau dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, wa immata adkhalahullahu jannah. Terus Allah masukkan dia dalam syurga. Ini jaminan Allah, jaminan Allah. Siapa 3 golongan yang dapat jaminan Allah tadi? Tuan-tuan, saya tak ingat matan dia, saya sebut Melayu tuan-tuan. Pertama ialah tuan-tuan, orang yang
keluar daripada rumah pergi berperang di jalan Allah. Itu memanglah kita tahu belaka. Nah, kalau mati syahid memang confirm masuk syurga. Betul tak? Pergi perang. Dan kalau masih hidup, kalau zaman Nabi dulu, dia akan dapat harta rampasan perang. Nabi akan agih-agihkan. Betul tak? Itu kata Nabi, kalau dia masih hidup, Allah bagi rezeki, Allah cukupkan rezeki. Bukan bagi je, cukupkan. Yang kedua tuan-tuan, ialah tuan-tuan ni, man kharaja ilal masjid, iaitu orang yang keluar daripada rumah pergi mana tuan-tuan? Pergi masjid. Allahu Akbar. Siapa tuan-tuan? Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan, Allah istiqamahkan kita semua untuk terus hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa, setiap ketika, di mana sahaja kita berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, Nabi kata golongan yang kedua yang mendapat jaminan Allah ialah orang yang keluar daripada rumah pergi masjid. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain pun ada disebutkan, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Nabi kata barang siapa yang berpagi-pagi pergi ke masjid ataupun pada waktu petang pergi ke masjid, maka Allah akan sediakan bagi dia tempat persinggahan dalam syurga, sama ada pagi ataupun petang. Mana dia tuan-tuan ni boleh masuk syurga. Dah kata nak singgah tu, mana dia duduk dalam syurga dah tu. Mana dia tuan-tuan nak? Bukan singgah apa nama, nak pergi tempat lain ni singgah. Itu istilah kita. Nuzulan ni mana dia berhenti sekejap. Tuan-tuan nak? Ada dah tempat tinggal. Tempat tinggal tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan ni orang yang pergi ke masjid ni, Nabi kata dia akan masuk syurga. Kalau dia meninggal dunia, dia akan masuk syurga. Orang pergi masjid ni tuan-tuan ni, kalau dia masih hidup, Allah akan bagi rezeki pada dia. Allah akan cukupkan rezeki dia tuan-tuan. Ini tuan-tuan, jaminan Allah. Dan satu lagi tuan-tuan yang paling mudah tuan-tuan ni, yang untuk kita amalkan tuan-tuan, tadi pun paling mudah juga tuan-tuan, yang ni lagi mudah, iaitu yang ketiga yang mendapat jaminan Allah ialah Nabi kata orang yang masuk ke rumah dia dengan mengucapkan salam kepada ahli keluarga dia. Ini tuan-tuan selalu buat, betul tak? Kau tuan-tuan balik tendang pintu je. Tak ada kan? Tuan-tuan masuk je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sayangku. Isteri kita kan? Jadi tuan-tuan ni tak pernah buat macam tu kan? Balik malam ni buat tuan-tuan. Nanti bini kata, lain macam bang. Ngucap bang. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan ni masuk kepada ahli keluarga, ucapkan salam. Ucapkan salam. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dan rahmati Allah. Ada seorang ustaz, dia cerita tuan-tuan ni masa dia belajar dulu, ustaz dia suruh apa nama dengan isteri ni cakap baik-baik. Kalau nak panggil pun panggil baik-baik. Dia balik rumah tuan-tuan ni, dia panggil bini dia, sayang, abang dah balik. Bini dia tak buka pintu tuan-tuan. Sayang, abang dah balik ni. Tak buka tuan-tuan. Panggil 3 kali, tunggu lama, dia kata, woi, buka. Baru buka tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dan rahmati Allah, dia kena buat macam biasa juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dan rahmati Allah, ustaz tu cerita lagi tuan-tuan ni, dia kata apa nama, bila ada sahabat ni, dia pergi ke rumah sahabat dia ataupun jemaah ni tua sangat dah tuan-tuan, umur 80 lebih, ke 80 90 gitu. Bini dia pun lebih kurang lah tuan-tuan ni, umur tua dah tuan-tuan. Bila apa nama, dia masuk, dipersilakan masuk dalam rumah, sembang-sembang sikit tuan-tuan ni, terus suami ni apa nama, panggil isteri dia, sayang, tolong buat air untuk tetamu kita. Lepas tu tuan-tuan ni, bini dia pun bawa air tuan-tuan.
tuan-tuan keluar, tuan-tuan tahu tak? Nampak tuan-tuan ni perempuan yang sudah tua, tuan-tuan, bawa air. Tapi sahabat ni dia kata, ustaz ni dia kata dia cukup jealous. Tua-tua pun panggil sayang lagi. Dia kata, saya jealous lah dengan tuan. Tuan Haji tua-tua pun masih lagi panggil sayang. Saya lupa nama dia, kata tuan rumah ni. Sebab dah tua sangat, lupa nama. Tu yang dia panggil sayang saja, tuan-tuan ni. Macam-macam ustaz ni cerita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Okey tuan-tuan, balik pada ni tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, sebab itu salah satu tempat yang perlu kita hadir selalu ialah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana rumah Allah adalah salah satu tempat yang menjadi jaminan kepada kita syurga Allah Azza wa Jalla. Kita pun masuk masjid, tuan-tuan ya. Tuan-tuan masuk masjid ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita baca doa tak? Allahumma aftah li abwaab rahmati. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu kepada semua jemaah yang ada di surau Al-Amin pada malam ni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita doa yang tu, tuan-tuan? Sebab dengan rahmat Allah lah Allah akan masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan ni, di rumah Allah lah disediakan rahmat Allah. Sebab tu Nabi ajar bila masuk rumah Allah, jangan lupa baca doa biar Allah kurniakan pada kita rahmat. Bila kita keluar rumah, keluar masjid surau ni, tuan-tuan ni, kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tu ada kan doa tu kan, warna hijau kan. Jadi tuan-tuan ni, saya pergi ke satu surau, tuan-tuan ni, surau ke masjid, tak ingat. Tak ada tulis, tuan-tuan. Tak ada tulis, tak ada. Haji nampak ni hijau. Nampak? Atas dia bawah hekon ke apa nama tu. Saya kata saya pun ingat nak tolong iklan lah. Siapa-siapa nak wakaf. Dia kata AJK, Ustaz, tak payah iklan. Dia kata sini memang kita tak nak letak. Ayuh. Sebab kita orang semua dah hafal. Tuan-tuan. Tuan-tuan hebat pupuk dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Tapi kalau tu letak atas macam tu, tuan-tuan, jaga orang tengok ke atas nak baca. Tapi orang yang berkehendak ni, mana-mana pun dia akan tengok. Dia perhati, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan. Lagi-lagilah kalau orang nak betul-betul, dia tu hafal, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Sekali lagi, tuan-tuan, tolong ikut saya, tuan-tuan, kita doakan kepada jenazah tadi. Tolong ikut saya, tuan-tuan. Doa yang paling pendek yang menjadi amalan bagi kita, bila dengar kematian, doakan kepada jenazah, tuan-tuan. Tolong ikut saya, tuan-tuan. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah dia. Ini doa yang paling pendek lah. Kita dengar sahaja kematian di kalangan orang Islam, sama ada yang kita kenal ataupun yang kita tak kenal, tuan-tuan ni, terus doakan. Sebab doa, tuan-tuan ni, yang tu disepakati oleh ulama. Doa kepada si mati confirm, semua ulama sepakat kata sampai. Kalau baca Al-Fatihah ni, dia ada perbezaan. Yang tu ada setengah tu amal, ada setengah tak amal. Itu terserahlah. Siapa nak amal baca Al-Fatihah. Tapi biasa masyarakat kita ni terlupa doa. Kalau kita tengok iklan-iklan dalam WhatsApp, bila kematian kan, Al-Fatihah, jumpa je Al-Fatihah. Patutnya kita masukkan doa tu. Tapi lah ni banyak dah. Dia buat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bawah tu doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Betul tak, tuan-tuan? Yang ni kita selitkan. Kalau bawah tu kita nak Al-Fatihah, baru boleh kita tulis. Bawah tu baru Al-Fatihah, tuan-tuan. Tapi ada setengah tu dia tak terima Al-Fatihah, itu terserahlah, tuan-tuan. Sebab dia berpegang kepada bacaan Al-Fatihah itu tak sampai kepada si mati. Ada yang kata sampai, itu ambil yang tu amal lah. Siapa yang terima, yang tak kata tak sampai, yang tak amal. Okey tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Okey tuan-tuan, insya-Allah
kalau kita rajin doakan kepada orang yang sudah meninggal dunia, insya-Allah tuan-tuan, Allah akan bukakan hati orang yang masih hidup. Bila berlaku kematian kepada kita, Allah jemput kita pula tuan-tuan ni. Mudah-mudahan tuan-tuan ni Allah juga akan bukakan hati orang yang masih hidup waktu tu untuk doakan kita pula tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rajin-rajinkanlah doakan kepada orang mati. Ada setengah puak-puak kita ni masa pergi Mekah rajin solat jenazah. Balik Malaysia tuan-tuan, tak ada, hilang. Patutnya Malaysia pun tuan-tuan ni kalau ada solat jenazah tuan-tuan ni sama-sama kita solatkan. Duduk Mekah pun sama-sama solatkan tuan-tuan. Betul tak? Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Saya nak sebut sikit tuan-tuan ni, bukan saya nak komen, tapi setengah tempat tuan-tuan ni, setengah tempat dia solat jenazah ni dia tak bawa ke tempat solat tuan-tuan. Nah, dia buat satu tempat yang khusus untuk solat jenazah. Nah, mana dia kalau macam kita sini, tempat luar tu dah sesuai dah tuan-tuan. Cuma sahaja takut apa nama jemaah kita sini dia tak boleh tuan-tuan. Kalau kita macam menghina jenazah ayah saya je. Nah, tapi kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab tuan-tuan, tuan-tuan tengok dalam fiqh jenazah, dalam fiqh jenazah, Nabi tuan-tuan ni dia tak akan tak solatkan jenazah di tempat solat. Dia sediakan satu tempat yang khusus tuan-tuan. Macam tuan-tuan pergi Mekah tu, betul tak tuan-tuan? Ada tak jenazah bawa ke depan Kaabah? Tak ada. Dia ada satu tempat tuan-tuan ni. Maka imam akan bergerak pergi ke sana. Imam akan bergerak pergi ke tempat solat jenazah tu. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu kita nak tunggu dia nak apa nama solat jenazah tu tuan-tuan ni. Dia sebut as-salatu 'alal mayyit. Kita kata lagi ada solat jenazah. Betul tuan-tuan? Ataupun kalau jenazah tu ramai dia akan sebut as-salatu 'alal amwat. Nah, kalau ada budak lagi dia akan tambah wal atfal, budak beberapa orang budak. Nah, jadi tuan-tuan, bila dengar macam tu, betul tak tuan-tuan, kita pun standby. Tapi nak tunggu dia apa nama? Nah, Allahu Akbar. Nah, lambat juga tuan-tuan sebab dia nak bergerak daripada tempat dia jadi imam solat fardu ni ke tempat apa nama? Solat jenazah tu, perlu diiring apa nama, kena elok-elok jalan dulu tuan-tuan. Betul tak? Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Saya cuba bukakan inilah tuan-tuan ni. Itu terserah kepada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan rasa benda tu nak diikuti, ikutlah. Tapi kalau tuan-tuan sepakat nak bawa jenazah ke tengah ni pun, itu terserah pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita sambung buku kita ni. Pada pertemuan dahulu kita bincang berkaitan dengan penyebab masuk syurga ni ialah melaksanakan solat fardu dan juga solat-solat sunat. Pada malam ni kita sambung iaitu solat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk. Mana-mana solat yang kita lakukan, khususnya solat sunat lah 2 rakaat ni, yang fardu hanya subuh saja 2 rakaat kan. Dia sebut umum ni tuan-tuan jadi tuan-tuan ni lebihnya 2 rakaat ni banyak sunat lah. Jadi tuan-tuan ni kita laksanakan solat ni dalam keadaan hati yang khusyuk, menyebabkan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia menyebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqum fayusalli rak'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Nabi kata, tidaklah seorang muslim berwuduk dengan menyempurnakan wuduknya, kemudian dia mengerjakan solat 2 rakaat dengan wajah yang tunduk dan hati yang khusyuk pada kedua-dua rakaat itu, melainkan Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam syurga. Jadi solat dengan khusyuk ni memang merupakan salah satu sifat mukmin lah yang Allah jamin
qad aflahal mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tuan-tuan, Allah kata sesungguhnya orang mukmin itu telah berjaya. Sebab apa orang mukmin berjaya? Ciri yang pertama, bila solat dengan khusyuk. Jadi solat dengan khusyuk ni kita kena belajar khususlah tuan-tuan. Nah, elakkan diri kita daripada diganggu oleh menghilangkan kekhusyukan kita lah. Macam-macam lah tuan-tuan benda yang boleh menyebabkan kita dapat khusyuk. Ada setengah tu menyebutkan cuba fahami solat, bacaan dalam solat. Nah, daripada doa iftitah yang kita baca, lepas tu baca Al-Fatihah. Faham tak tuan-tuan? Faham tak? Baca Al-Fatihah, faham tak? Kalau tuan-tuan pada umur sekarang ni saya tengok tak ada dah yang masih muda lagi ni nak. Ada yang muda sangat. Jadi tuan-tuan ni lah yang paling muda sekali nak. Wakil tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau yang kita dah umur macam ni tuan-tuan, kalau Al-Fatihah tuan-tuan tak reti lagi makna, buatlah perubahan tuan-tuan. Ustaz saya tua dah, payah nak ingat. Tuan-tuan nak 1000 daya, tak nak apa? Tak nak bodoh nama dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Sahabat saya tuan-tuan ni belajar Quran umur 40 tuan-tuan. Nasib dia lah tuan-tuan ni jumpa tok guru yang jenis sabar. Kalau dengan saya sepak ya. Kayu dah lidah tuan-tuan, macam kayu lah. Tapi tuan-tuan ni Quran ni salah satu mukjizat yang kita boleh nampak tuan-tuan. Kita dekati dia, dia akan dekat dengan kita. Orang duk kata tak payah belajar dah, kayu dah lidahmu. Tak tuan-tuan, tak. Tuan-tuan tahu umur 40 dah ni payah dah tuan-tuan, 40 lah. Tapi tuan-tuan ni ni dia boleh jadi imam. Ni dia boleh jadi imam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Rentetan dia tuan-tuan ni bila dia belajar satu-satu tuan-tuan. Daripada sebut huruf alif, ba, sebut huruf tu. Tuan-tuan, lepas tu ustaz dia belajar dekat pejabat dia je. Waktu dia pergi kerja tu, waktu tu je belajar, tengah hari. Ustaz tu datang tulis satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Hari ni yang ni je baca. Tapi dia ngeja. Dia style lama tuan-tuan. Style lama, bukan macam Iqra' lah ni yang macam budak-budak kita baca ni terus kepada bacaan dia tak tahu huruf. Yang ni orang tua ni dia belajar huruf tuan-tuan ni dia sebut, kemudian dia eja. Kalau bismillah tu kan, ba, sin, mati di bawah bis. Dia sebut satu-satu tuan-tuan. Tuan-tuan ni lepas tu baca elok. Kata ustaz dia, kita belajar, kita tak ada niat untuk khatam Quran. Saya kata, biasa dengar, kita duk war-war dengar apa nama orang nak sebut, bila belajar Quran nak khatam. Belajar sampai khatam, betul tak? Ramai. Ustaz dia kata, dia ada. Saya mengajar, saya tak nak tuan-tuan khatam dengan saya. Habis tu mengajar macam mana? Saya nak tuan-tuan, ambil Quran, mana Quran? Tak ada. Quran tuan-tuan ni buka. Dekat mana sahaja buka boleh baca. Dekat mana buka sini pula. Buka sini boleh baca. Buka mana pula? Buka sini boleh baca. Mana-mana Quran bila kita buka je, itu niat ustaz dia. Tuan-tuan, daripada berapa orang yang duduk dalam kelas tu tuan-tuan ni, ramai yang boleh. Daripada dulu kayu tuan-tuan. Dia cerita sepupu dia tuan-tuan, masa majlis ahli majlis dia panggil family day lah. Dia orang buatlah tahlil baca yasin tahlil lah. Tuan-tuan ni dia pun duduk tuan-tuan ni nak baca tak reti.
Gitu ikut mana yang boleh ikut lah. Tengok Quran ni apa nama Yasin tu tak reti tuan-tuan. Nah, sepupu dia ni, sepupu duduk sebelah dia ni, tuan-tuan baca. Nah, dengan suara tuan-tuan ni penuh semangat. Tuan-tuan, lepas dia belajar tuan-tuan ni, dia cuba, orang Kelantan kata hatu, apa nama? Ni. Dia cuba nak dengar sepupu dia baca ni. Bila dia dengar tuan-tuan ni majlis yang seterusnya, dia duduk dekat balik dengan sepupu yang lebih tadi. Tuan-tuan hancur bacaan. Je lebih tuan-tuan. Duk laung kuat-kuat baca salah. Nah, sebab tu tuan-tuan ni Quran ni kena senantiasa belajar baca tuan-tuan ni, sehingga tuan-tuan ni sahabat kita ni tuan-tuan ni daripada mula-mula dia cuba-cuba azan, tapi azan dia bolehlah tuan-tuan lagu-lagu apa nama tak sedap lah, macam bila kita sini. Nah, bila kita kan suara sedap, dia tak ada lah, dia boleh lah, tapi tajwid okey, cuma lagu tak ada, dia punya apa nama burdah tu tak ada. Nah, jadi tuan-tuan, lepas tu bila dah jadi bilang tunggu masjid dia apa nama surau dia ni imam masbuk, bukan makmum masbuk, imam masbuk. Tak tahu, bukan saya kata kat atas je. Nah, tak tahu imam masbuk, bukan nama dia masbuk. Imam selalu datang lambat. Bila ni komak apa nama nak tunggu komak ni tuan-tuan tunggu dulu. Mana imam? Nah, bunyi motor dia tuan-tuan. Imam datang lah. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lekat nama imam masbuk. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tunggu imam tak ada. Tak datang. Dia naik tuan-tuan. Itulah ni dia boleh jadi imam. Tapi Zuhur asar je lah. Yang maghrib isyak belum lagi lah. Okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan yang seterusnya tuan-tuan, penyebab masuk syurga yang seterusnya ialah tuan-tuan banyak pergi ke masjid untuk beribadat. Ni yang hadis yang saya sebut tadi tuan-tuan Nabi kata man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Nabi kata sesiapa yang pergi ke masjid sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang untuk beribadat. Dia letak dalam kurungan untuk beribadat. Sebab ada juga tuan-tuan datang masjid ni tujuan lain. Nah, yang orang duk viral sehari dua baru ni tuan-tuan, dekat Selayang apa nama dah, budak tu curi tabung, sekali kena tangkap apa nama, letak dalam apa nama, mandi jenazah tu kan. Tuan-tuan, imam pun geram tu. Nasib baik dia letak apa nama paip dalam mulut. Jadi tuan-tuan tempat saya tuan-tuan pernah dulu imam ni umur 80 lebih tuan-tuan, kita panggil tu ayah. Uzur lah tuan-tuan tapi kita raikan dia jadi imam. Tuan-tuan apa nama, dia jalan pun bolehlah jalan tapi berhati-hatilah, slow. Tapi tuan-tuan bila dengar ada pencuri kena tangkap, angin dia tuan-tuan. Nak pergi pergi tempat orang tangkap pencuri tu. Nah, kita kata tak payahlah, tak payah. Aku tak boleh, aku geram. Kita halang dia, takut pergi sana naik angin tuan-tuan. Nah, serupa dalam video imam tu geram. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan Nabi kata datang masjid ni untuk beribadat. Buat pengertian ni beribadat lah, bukan buat benda-benda yang lain. Dia sebenarnya tuan-tuan, kalau kita buat benda yang salah, dosa. Tapi kalau buat benda yang salah di masjid ni, dia lebih besar dosa dia tuan-tuan. Mencuri dosa tak? Dosa tuan-tuan. Kalau mencuri di masjid, ni jenis orang tak ada masuk iman ni payah tuan-tuan. Kita cerita macam ni nak. Macam tuan-tuan ni orang yang rajin belajar senanglah tuan-tuan nak. Jadi jenis orang yang payah datang masjid ni, kita cerita apa tak ada masuk dalam hati lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, Nabi kata siapa yang datang masjid pagi ataupun petang
untuk beribadat, nescaya Allah akan menyediakan bagi dia satu tempat persinggahan di syurga, iaitu setiap kali dia pergi ke masjid di waktu pagi ataupun waktu petang. Jadi singgah, tempat persinggahan dalam syurga ni makna dia masuk dalam syurga lah. Tuan-tuan, makna dia masuk dalam syurga, dia duduk dalam syurga dah. Itu maksud dia, tuan-tuan. Orang duduk dalam neraka, bolehkah dia pergi ziarah syurga, tuan-tuan? Tak boleh. Tapi kalau orang dalam syurga, boleh pergi tengok dalam neraka. Nah, sebab tu ni tuan-tuan ni duduk dekat masjid ni, tuan-tuan ni rapat-rapatkanlah hubungan antara kita, kenal-kenallah antara kita. Nah, sebab kadang-kadang bila macam tadi dah berlaku kematian, ada yang kenal, ada yang tak kenal. Ada yang selalu datang masjid, ana tak apa cam mana kata. Nah, betul tak? Ni pok-pok kita ni, cam belaka kenal jenazah ni. Ada yang kenal tak? Ada yang tak kenal. Nah. Jadi tuan-tuan ni, tuan-tuan, biar kita saling kenal mengenali antara kita. Nah, sebab tu dulu-dulu tuan-tuan ni, lepas kita apa nama solat, kita bersalaman, itu kenal lah. Lah ni gitu lah. Kalau jumpa hak kenal pun, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Jadi kita pakai doa tuan-tuan ni, mudah-mudahan amalan yang menepati sunnah Nabi akan dapat kembali kita amalkan, tuan-tuan. Solat jamaah rapat-rapat, tuan-tuan. Ini menunjukkan ukhuwah antara kita. Dan dalam satu hadis Nabi, tuan-tuan ni, kita ni terpaksa, tuan-tuan ni darurat, darurat, tuan-tuan. Tapi kalau dalam waktu yang biasa, Nabi kata tunggulah, Nabi tengok bila mana solat berjamaah tidak rapat saf ni, Nabi kata apa? Tunggulah saat Allah bolak-balik Allah palingkan hati-hati antara kamu. Mana dia? Allah pisahkan antara kita, tuan-tuan. Nak bersatu padu payah, tuan-tuan. Punca daripada apa? Punca daripada solat berjamaah. Tuan-tuan, saya bukan komen sekarang. Ni lepas nanti bila Allah bagi nanti, tuan-tuan, bila solat berjamaah ni, tuan-tuan, rapat betul-betul. Bahu bertemu bahu. Tengok balik dalam kitab, tuan-tuan. Bahu bertemu bahu. Tuan-tuan, betis bertemu betis. Buku lali bertemu buku lali. Anak kaki bertemu anak kaki. Ada 4 yang disebut dalam hadis, tuan-tuan. Ya, bahu ke bahu, betis ke betis, buku lali ke buku lali, tuan-tuan ni, anak kaki ke anak kaki. Tapi hari ni, tuan-tuan, waktu biasa dulu pun, tuan-tuan, ni pengalaman saya, waktu tu saya baru belajar hadis ni, semangat, tuan-tuan, bila kita belajar hadis Nabi, rasa benda pelik ni, benda baru ni, kita pun terus amal, tuan-tuan, semangat amal. Bila kita solat, kita pun rapat. Saya dapat mula-mula yang ni, tuan-tuan ni, dulu arwah ayah saya ni karkun, tuan-tuan. Tapi saya bukan karkun, janggut je panjang. Tinggu karkun lah, tuan-tuan. Saya dapat dulu jemaah tabligh, tuan-tuan ni, bila kita nak kenal jemaah tabligh ni, dia solat rapat. Nah, bila kita belajar, dia orang ikut sunnah Nabi. Waktu saya belajar, tuan-tuan ni, saya rapat dengan jemaah, dia lari. Saya rapat lagi, dia lari. Saya rapat sebab saya semangat, tuan-tuan. Saya rapat lagi, dia kata. Tengah-tengah sembahyang. Saya pun tak rapat lah. Kalau takut saya rapat lagi, mana tengah sembahyang, tuan-tuan, dia kata tak berani kita, tuan-tuan. Kita tengah semangat dapat amalan daripada Nabi kan. Jadi tuan-tuan ni, tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, Nabi kata orang yang lari bila dirapatkan saf ni seperti keledai, tuan-tuan. Betul tak? Kalau dalam Melayu ni, jinak-jinak merpati, pergi dekat dia lari, pergi dekat dia lari, betul tak? Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, jadi tuan-tuan kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa kurniakan pada kita kebaikan, tuan-tuan, khususnya dalam urusan beribadat ini. Mudah-mudahan Allah kembalikan secara normal seperti dahulu, ya, dan mudah-mudahan Allah hapuskan COVID-19 ni dengan segera daripada tempat kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan setakat tu untuk perkongsian pada malam ni. Kalau ada salah silap, saya minta maaf, tuan-tuan. Mudah-mudahan senantiasa Allah kurniakan ilmu pada kita.
Allah permudahkan kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat yang kita lakukan, Allah ampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan akhirat nanti semua yang ada di surau Al-Amin pada malam ni Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.